Assalamualaikum, anda sedang mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai. Kepada anda yang mungkin pertama kali mendengarkan kisah seram di channel Seram Santai ini, anda diminta untuk menekan butang subscribe agar anda tidak terlepas untuk mendengarkan kisah-kisah seram yang bakal diupload daripada masa ke semasa. Okey, untuk kali ini Syafa akan menceritakan pengalaman sepasang suami isteri yang mengalami gangguan. Yang mana gangguan ni berlaku di dalam kereta yang mereka gunakan setiap hari untuk pergi mencari rezeki. Okey, pengalaman ini dialami oleh Pak Ngah dan Mak Ngah, yang mana sepasang suami isteri ni menjalankan perniagaan kedai makan. Dan satu hari ni adalah hari hujung minggu, yang mana ramai pelanggan dan menyebabkan mereka ni terpaksa tutup kedai lewat. Dan pada masa yang sama, Pak Ngah ni terpaksa menghantar anak bongsu mereka ni ke stesen bas untuk pulang ke kampus. Jadi Mak Ngah ni sedang tunggu di depan kedai, tunggu Pak Ngah datang untuk ambil dia. Dan semasa Mak Ngah ni tengah tunggu Pak Ngah sampai, dia nampak ada seorang wanita menggendong bayi, pakai selendang dan memakai baju kurung berwarna putih, macam nak lusuh-lusuh sikit kan. Daripada jauh dia nampak wanita tersebut, wanita tadi. Jadi dia toleh ke depan. Bila dia toleh kembali, tiba-tiba wanita tadi yang dia nampak sangat jauh tu dah berada berhampiran dengan kedai dia. Jadi kebetulan Pak Ngah pun sampai. Pak Ngah masuk dalam kawasan kedai dan Mak Ngah pun naik kereta. Mak Ngah tercari-cari, mana wanita tadi? Wanita tadi dah hilang lah, dah tak ada dah, gaib macam tu saja. Jadi sepanjang perjalanan tu kereta Pak Ngah ni secara tiba-tiba menjadi berat. Tanpa sebab menjadi berat. Jadi Pak Ngah cakap tak apalah, dia nak berhenti ke tepi, dia nak tengok sama ada kereta dia ni mengalami tayar bocor ke ataupun ada yang rosak. Jadi tengok keempat-empat tayar dia okey, tak ada masalah apa pun. Jadi dia teruskan perjalanan. Jadi dia cakap kat Mak Ngah, tak apalah, esok dia nak pergi ke bengkel lah, dia nak periksa lah apa yang rosak kan. Jadi bila sampai ke rumah tu pada sebelah malam ni, Mak Ngah ni terjaga daripada tidur. Bila terjaga daripada tidur, dia dengar sayup-sayup suara macam perempuan menangis, Melayu-dayu. Lepas tu dengar suara budak menangis macam tu. Jadi dia cuba gerakkan Pak Ngah ni. Pak Ngah ni cakap perasaan je tu kan. Sebab orang cakap tak apalah, dia suruh Mak Ngah tidur balik. Jadi keesokan harinya, Pak Ngah seperti biasa setiap pagi selepas subuh dia pergi untuk mencari bahan-bahan untuk masak, untuk masak untuk kedai mereka. Jadi kereta yang dipandu Pak Ngah ni, walaupun Pak Ngah naik seorang, tetap jadi berat. Tak tahu sebab apa berat. Tapi bila dia buka kereta, dia bau satu haruman yang sangat wangi. Dia sangat wangi. Pak Ngah ni dia jenis dia tak letak pewangi dalam kereta. Jadi dia tak tahu daripada mana datangnya bau wangi tersebut. Jadi dia tak tahu macam. Masih lagi dengan dia menyebabkan orang cakap kereta dia sangat perlahan. Nak jalan pun sangat perlahan. Dia tak tahu. Sampailah dekat kedai, dia termenung macam tu. Dia cakap kat Mak Ngah, tak apalah, dia nak pergi repair kereta je, nak pergi bengkel. Bila sampai ke bengkel, kebetulan pula bengkel tu banyak kereta. Banyak kereta yang nak periksa, nak kena perbaiki. Menyebabkan orang owner ataupun pemilik bengkel tu menyuruh pekerja dia hantar Pak Ngah ni balik. Okey, dia cakap dia suruh Pak Ngah ni tinggal kereta kat kedai dia. Jadi kemudiannya apa yang dialami oleh mekanik ni ialah dia Pak Ngah ni pesan pada mekanik ni bahawa sebab dia dah kenal mekanik ni, jadi dia kata kat mekanik ni, kau periksa kereta aku, nanti kalau okey kau hantar dekat rumah. Okey, jadi dah selesai semua. Kebetulan mekanik ni pun dah hampir-hampir waktu maghrib. Hampir-hampir waktu maghrib, dia periksalah kereta Pak Ngah ni sorang-sorang dekat dalam bengkel dia. Dia dah tutup bengkel, dia periksalah kereta Pak Ngah ni. Bila dia periksa kereta Pak Ngah ni, dia macam dia nampak daripada orang cakap kalau kita nak nampak hantu ni, dia akan nampak daripada ekor-ekor mata kan, hujung-hujung mata orang panggil. Dia nampak daripada hujung mata. Dia nampak macam ada orang, ada perempuan dekat belakang kereta Pak Ngah ni.
Dia cuba periksa, tak ada kerosakan langsung. Dia bila dia bawa, masih lagi berat, dia pun dah buntu dah. Kenapa kereta Pak Ngah ni rosak? Ataupun rosak lah, maksudnya kereta Pak Ngah ni rasa berat. Jadi dia buat tak tahu, dia tunggu juga, dia macam mana dia dah buntu dah. Jadi masa dia tengah buntu tu, dia masuk rumah, dia mandi, dia nak pergi hantar lah kereta Pak Ngah ni kan, sebab dia tak tahu punca, dia nak pergi hantar balik lah, dia punya nak hantar balik lah kereta Pak Ngah ni. Jadi bila sampai kat rumah, Pak Ngah dia cakap, Pak Ngah, saya periksa kereta Pak Ngah ni, tak ada apa yang rosak pun Pak Ngah, saya tak nampak apa pun, dia cakap. Lepas tu bila dia bagi kunci, dia nak balik, masa tu ada anak dia ikut, mekanik ni ada anak dia ikut. Sekali lagi mekanik ni nampak ada perempuan dekat dalam kereta Pak Ngah. Jadi dia balik, dia tak beritahu kat Pak Ngah apa yang dia nampak. Malam tu sekali lagi Pak Ngah ni dia macam dah mekanik tu dah tak tahu punca, dia pun nak pergi tengok lah kan apa yang tak kena dengan kereta dia ni. Sebab susah lah kan bila kereta jadi berat, perlahan dia macam orang cakap macam tak selesa nak bawa. Pak Ngah secara tiba-tiba Pak Ngah nampak ada perempuan dalam kereta dia. Dia terkejut lah. Perempuan tu pakai kerudung, macam orang tengah kendong bayi, ada dalam kereta dia. Dia terkejut, dia cakap, takkan Mak Ngah masuk kereta pula kan? Dia buka pintu kereta di sebelah belakang tu, tak ada. Perempuan tadi orang kata perempuan yang dia nampak daripada sebelum dia buka pintu tu, tak ada langsung kat situ. Okey, tak apa. Lepas tu dia masuk rumah, dia pergi dapur. Bila dia pergi dapur, dia nak cakap dekat Mak Ngah kan, dia nak bagi tahu kat Mak Ngah, mesti ada sesuatu yang tak kena kan, dia nak bagi tahu kat Mak Ngah. Tapi dia tak cakap kan, sebab dia tahu kata Mak Ngah ni takut ni. Bila dia tahu Mak Ngah takut, dia senyap. Dia terus senyap, dia buat tak tahu. Orang cakap apa, dia diamkan diri. Jadi keesokan harinya, Pak Ngah nak pergi beli barang. Kali ni Mak Ngah nak ikut. Sebenarnya Pak Ngah tak boleh. Mak Ngah ni jarang ikut Pak Ngah ni pergi beli barang. Tapi kebetulan hari tu dia cakap dia nak ikut sebab dia ada nak beli beberapa bahan untuk dia nak masak untuk anak dia, untuk anak menantu dia. Jadi dia ikut Pak Ngah. Masa tu gelap, dia untuk sampai ke pasar ni, Pak Ngah dan Mak Ngah ni terpaksa melalui satu ladang kebun getah. Apabila melalui jalan ladang kebun getah yang sunyi tu, pada waktu pagi yang tak ada kereta tu, mereka menyedari seolah-olah ada penumpang lain di belakang. Jadi sepanjang pemanduan tu, Pak Ngah ni dia tak pandang ke belakang. Tak pandang ke belakang, dia terus tengok depan. Dia cermin pandang belakang tu memang dia tak tengok langsung. Dan Mak Ngah ni dia mula rasa bau-bauan yang wangi. Kemudian ada bau-bau hanyir, bau-bau wangi kan, campur-campur macam tu. Dia kendok kemudian dia dengar macam ada suara sayup-sayup je, suara bayi-bayi menangis macam tu. Jadi dia macam senyap lah kan. Sepanjang perjalanan tu, Pak Ngah dan Mak Ngah ni tak berbicara apa-apa. Mereka senyap sampai ke pasar. Tiba-tiba Mak Ngah bagi tahu dekat Pak Ngah, cakap, kita tak payah berniaga lah hari ni. Nanti saya bagi tahu pekerja kita tak payah berniaga. Kita pergi rumah anak kita. Pergi tengok cucu. Kebetulan pada masa tu Mak Ngah ni, cucu Mak Ngah ni demam. Demam, orang cakap demam tak nak kebah. Jadi anak dia ni cakap nak panggil ustaz untuk rawat. Jadi orang cakap Mak Ngah ni cuba nak pergilah. Mungkin ustaz tu boleh bantu Mak Ngah ni dan Pak Ngah ni apa yang dialami oleh mereka ni. Dia bila sampai dekat sana, pada 11 lepas waktu isyak tu, ustaz pun sampai ke rumah mereka, sampai ke rumah anak Mak Ngah ni. Jadi bila dia sampai, ustaz ni cakap lah, Pak Ngah, kenapa dalam kereta Pak Ngah tu ada siapa? Terkejut lah kan. Dia cakap, Pak Ngah ni tengok
Dia cakap Pak Ngah pun nampak juga orang. Tapi Pak Ngah ingat ilusi Pak Ngah je kan. Bila Pak Ngah buka pintu tak ada orang pun, dia cakap. Lepas tu ustaz tu cakap, tak apalah Pak Ngah, saya uruskan ataupun rawat cucu Pak Ngah dulu. Nanti saya tengok kan kereta Pak Ngah ni, dia cakap. Selepas selesai ustaz tu merawat cucu Pak Ngah, jadi ustaz tu pun buka pintu kereta. Bila buka je saja pintu kereta, satu bau menyusuk ke dalam hidung Pak Ngah, Mak Ngah dan juga anak menantu Pak Ngah yang berada dekat situ. Satu bau yang busuk, bau hanya darah. Jadi ustaz tu cakap keluar. Ustaz tu mengarahkan seolah-olah ada benda kat dalam kereta tu. Ustaz tu kata, keluar, kau keluar. Kenapa kau berada dalam kereta ni? Ustaz tu cakap kan, kau tak sepatutnya berada dalam kereta ni. Kereta ni bukannya rumah kau, tempat kau untuk kau buat rumah. Tempat kau tinggal, ustaz tu cakap. Jadi ustaz tu membaca beberapa ayat ruqyah. Jadi ustaz tu ambil beberapa potong buah limau purut, baling masuk ke dalam kereta. Kemudian ustaz tu bagi tahu dah selesai. Benda tu dah lari. Benda tu orang cakap keluar mencari tempat yang lain. Menurut ustaz tu benda ni dia bukan dia suka, kadang-kadang makhluk halus ni dia akan mencari satu tempat yang dia rasa selesa untuk dia tinggal kat mana sahaja. Kalau kita dengar kadang-kadang makhluk halus ni suka tinggal dekat rumah. Sebab tu rumah tu ada macam ada gangguan, rumah yang kosong ada gangguan. Macam Pak Ngah ni, kereta dia ni orang cakap bukan kotor lah, macam berbau hanyi-hanyi benda-benda yang berbau kan. Sebab tu ada ustaz bagi tahu kat Syafa yang mana syaitan ni dia tak suka bau wangi. Jadi korang rajin-rajin lah pakai minyak wangi, bersihkan rumah, wangikan rumah. Sebab benda-benda ni dia tak suka bau wangi. Sebab tu kadang-kadang kalau kata orang tu ada gangguan dalam badan, digalakkan untuk memakai kasturi hitam ataupun minyak wangi tanpa alkohol. Itu sangat baik kita pakai. Untuk kita elak sebenarnya bila kita pakai tu, kita niatlah kita sebagai orang cakap pendinding tapi janganlah berharap 100% kepada minyak wangi tu. Sebenarnya pendinding ni datang daripada Allah. Kadang-kadang orang cakap minyak wangi ni sebagai asbab, sebagai kita punya perantara. Bukan perantara, umpama bahan kita gunakan. Jadi Allah yang tentukan, Allah yang melindungi kita sebenarnya. Jadi rajinkanlah baca ayat Al-Quran, ayatul kursi. Dan sebenarnya dulu semasa Syafa kecil, Syafa pernah baca satu kisah tentang orang cakap sebuah kereta yang dibeli. Tak silap Syafa, kereta Satria yang dibeli oleh seorang lelaki yang mana mereka diganggu dengan suara budak. Tak tahu sampaikan tuan kereta ni bawa keluar radio, bawa keluar bateri, tetapi masih lagi ada bunyi di dalam kereta tu. Mungkin ada gangguan juga. Dan mungkin kadang-kadang gangguan juga boleh berlaku di dalam kereta bila kita pergi beli kereta-kereta potong, kereta-kereta yang mengalami kemalangan. Macam satu kisah yang Syafa baca di dalam buku Mata Tak Berhijab, tak salah Syafa, yang mana kawan kepada Encik Zulkifli Ahmad ni, dia membeli cushion daripada kedai potong. Kereta potong bahagian ganti kereta yang potong ni, dia beli cushion. Jadi Encik Zulkifli ni dia seorang yang hijab yang terbuka. Dia nampak masa tu duduk rumah bujang, kawan rumah bujang dia yang beli kereta tu, dia nampak ada lelaki bermuka pucat di dalam kereta kawan dia tu masa dia nak pergi ke solat maghrib. Dia nak pergi solat maghrib. Dia nampak, dia balik pun dia nampak. Jadi sampailah dia suruh kawan dia untuk buka cushion tu, buang cushion tu. Kadang-kadang yang Syafa ingat masa dia pergi ke tempat bahagian kereta ni, tempat yang menjual kereta potong ni,
dia nampak apa, lembaga yang mana kepala dia hampir putus jadi kadang-kadang tempat yang letak apa kereta-kereta kemalangan ni pun kadang-kadang boleh berhantu juga sebab dia kemalangan berbau darah, kadang-kadang ada darah pun ada. Macam siapa pernah pergi siapa pernah pergi jenguk lah kan, pergi jenguk kereta kemalangan dekat bengkel tau. Kereta tu dah macam hancur, jadi dia orang nak buat apa tah, mungkin dia orang nak ambil bahagian-bahagian mana yang boleh dipakai tu kan untuk dijual tu. Ada kesan darah dekat atas cushion, dekat atas orang cakap dekat apa, dekat dashboard dekat, kira hancur lah kan. Kadang-kadang tu budak tu cakap apa, budak yang kerja kedai tu cakap kat Syafa, kadang ada isi yang dekat, ada sekali dia cakap ada otak pun dekat dekat situ. Macam ngeri betul. Jadi sebab bau-bau darah ni dia mengundang makhluk tu untuk berada untuk syaitan ni dia suka darah jin-jin ni dia suka darah. Sebab tu hospital ni dia berhantu sebab tempat dia banyak darah. Dan setakat ini saja kisah siri seram benar Syafa. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah daripada gangguan iblis, syaitan dan juga jin. Teruskan sokongan anda untuk channel Seram Santai. InsyaAllah doakan Syafa untuk mendapatkan kisah-kisah seram yang menarik dan yang terbaik untuk anda, insyaAllah. Daripada semasa yang request kat Syafa cakap nak minta lagi seram, InsyaAllah Syafa tengah mengumpul orang cakap mengumpul modal untuk dapatkan gadget-gadget yang lebih lebih canggih untuk kita buat yang terbaik, InsyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri Seram Santai yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.